Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Berita utama. Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad SEB meletakkan sasaran untuk menjana 10 gigawatt GW tenaga gabungan hidroelektrik, solar dan gas menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau yakin SEB mampu mencapai sasaran tersebut berdasarkan hala tuju yang telah ditetapkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syarbini Suhaili. Menurut beliau, selain itu, sebuah loji biomas juga akan dibina untuk menjana 1 hingga 1.5 gigawatt tenaga. Saya telah arahkan SEB untuk menjana 10 gigawatt pada year 2030. Looking at the reaction of Datuk Syarbini, I think he can. Dia ada confident lah. But you must remember, this one is not only hydro, plus solar, plus gas turbine. And then I have a feeling biomass within now and 2030 we may get one plant on biomass, producing mungkin between 1 to 1.5 gigawatt. And then we have amended our law where it is not only the responsibility of SEB but also the other parties to generate power, but SPE is the single buyer. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa mengadakan lawatan kerja ke stesen mini janakuasa hidroelektrik Kota 2 di Lawas pada Khamis. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lis Osman Wan Omar serta div-div kenamaan lain. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari menambah Sarawak berpotensi menarik pembiayaan dari Bank Pelaburan Eropah yang berminat untuk membiayai projek tenaga diperbaharui dan hijau. I have 19 ambassadors from EU and they are going to set up what we call European Investment Bank, and they are funding renewable and green energy. And they know that we are strategically located for green energy. Setidaknya ada 10 billion euros for ASEAN. If you can get about 1 billion euro pergi ke Sarawak, is about apa ya? 6 billion ringgit. 6 billion ringgit. I think a lot of power facility them. And Europe back it up, support. Sementara itu, Premier Sarawak berkata stesen mini hidro Kota 1 dan Kota 2 yang menjana sumber tenaga melata adalah selamat, tidak menjejaskan alam sekitar serta mematuhi matlamat pembangunan mampan SDG Kesatuan Eropah. Dan apabila saya melihat tadi, ia tidak menjejaskan alam sekitar. Dia adalah natural. So that is the potential that we have in Sarawak, because we got a lot of resources similar to this. It doesn't affect land, it doesn't affect resettlement, and it's part of SDG and the United Nations. And SEB is a signatory to declaration in San Jose, so that all the hydro or power generation complied with what has been agreed by the international community. Terdahulu, Datuk Syarbini dalam ucapan aluannya berkata stesen mini hidro Kota 2 yang menjana tenaga 10 MW membolehkan SEB menangani keperluan tenaga semasa dan masa hadapan di Lawas selain mempromosikan kemampanan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya ia juga sejajar dengan fokus SEB untuk mewujudkan masa depan tenaga yang lebih hijau dan mampan untuk semua. Kota 2 hydroelectric facility is an important milestone in our sustainable journey. It allows us to address both the current
and future needs while also promoting sustainability and renewable energy development, aligning with our focus on creating a greener and sustainable energy future for all. The integration of Kota 2 into our grid diversifies our energy portfolio and reduce the reliance on fossil fuel. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak bersama tetamu kehormat lain turut serta dalam sesi soal-jawab bersama pihak SEB. Beliau kemudiannya mengadakan lawatan ringkas ke loji berkenaan sebelum bertolak pulang. Berita seterusnya, pengesanan dan rawatan awal kanser kolorektal sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, setiap individu yang berisiko digalakkan menjalani saringan walaupun tidak mengalami tanda kanser. Menurutnya, semua orang harus bertanggungjawab untuk diri sendiri dan perlu melakukan saringan awal kanser seperti kanser kolorektal yang merupakan kanser kedua tertinggi di Sarawak. As what you heard, colorectal cancer is the second highest cancer in Sarawak. About 350 people a year got colorectal cancer, and about 35% are stage 4. That means it's only palliative. It cannot cure you. Just now, the specialist said that 70% in fact is stage 3 and stage 4. That means that only 30% can be cured. 30% can be cured. And we know that definitely can be cured because Tung died for more than 20 years ago. He got colon cancer. And he lived because he's stage 1. And that's why he lived on for more than 20 years. And so that's why this awareness campaign, the screening campaign is so important because number second highest cancer is colorectal, and 70% are stage 3 and stage 4. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kempen kesedaran kanser kolorektal di Pusat Rawatan Harian Hospital Umum Sarawak di Kuching pada Khamis. Dato' Amar Dr. Sim menambah, kempen ini amat membantu dalam meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai tanda dan gejala kanser kolorektal. Turut hadir Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah, Pengarah Hospital Umum Sarawak Dr. Ngian Hi-ung serta tetamu jemputan lain. Laporan selanjutnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu membudayakan prinsip 4T iaitu tegap, teguh, tegas dan taat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Senodan Lawan berkata, setiap KMKK harus mempunyai sifat yang bersatu padu, tegas dalam menjalankan tugasan dan taat kepada pemimpin. Bagaimanapun tegasnya, ini tidak bermaksud menghalang para KMKK mengemukakan pandangan yang berbeza bagi manfaat masyarakat akar umbi. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan kursus modul kepimpinan integriti masyarakat di Sri Aman pada Rabu. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, KMKK perlu menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat, khususnya generasi muda sebagai usaha melahirkan pemimpin yang berintegriti. Dalam kursus tersebut, seramai 38 KMKK dari daerah Pantu dan Lingga telah hadir dan menerima sijil penyertaan masing-masing. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang, Adun Lingga Dayang Norazah, Awang Sohor, Timbalan Residen Bahagian Sri Aman Charlie Keling, Pegawai Daerah Pantu Langgong Wasam dan Penolong Pegawai Daerah Lingga Nur Syazani Salihin. Manakala di Betong, KMKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kampung JKKK sebagai pemimpin akar umbi perlu menjalankan tanggungjawab secara berintegriti dan mempunyai tadbir urus yang baik. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, hal ini kerana mereka adalah tulang belakang kepada komuniti setempat. Menurutnya, setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan negeri ini melalui integriti dan takbir urus yang baik. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jelajah Integriti Daerah Betong di layar baru-baru ini.
Selain itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar itu juga menyeru agar KMKK sentiasa memantau aktiviti atau projek di kawasan mereka. Terdahulu dalam ucapan aluan, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, aduan daripada masyarakat setempat mesti mempunyai fakta yang sahih. Turut hadir Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas, Timbalan Residen Bahagian Betong Mahra Saleh serta Pegawai Daerah Betong Alfred Geling Ason. Di Semanggang pula, projek membina benteng penahan hakisan di Batu Lintang Undup telah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, projek tersebut merupakan projek program transformasi luar bandar RTP di bawah konstituensi Dewan Undangan Negeri Dun Semanggang yang bernilai RM150,000. Usai merasmikan benteng tersebut pada Rabu, Datuk Francis yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semanggang berkesempatan hadir ke Majlis Penutupan Program Pembangunan Komuniti Anjuran Majlis Daerah Seri Aman. Dalam program tersebut, beliau menyeru agar masyarakat di Rumah Panjang merebut peluang untuk mengetahui perkembangan isu-isu terkini melibatkan perkara yang ditekankan oleh setiap agensi. Dalam kesempatan itu, beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM3,000 kepada Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Maureen Michael John untuk kegunaan penganjuran aktiviti pada masa hadapan. Sekian edisi malam bersama saya Chris Van Fowler. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan lawatan kerja Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke stesen mini Janakuasa Hidroelektrik HEP Kota 2 Lawas pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.